Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam rancangan Kopi O bersama Rashid Sibi. Kali ini saya membawa seorang lagi otai. Otai yang dah begitu lama. Ada Ubi, ada Batas tu lagu dia paling saya suka sekali. Favorite saya tengok dia berlakon. Komedi ada. Time-time bersama dengan Allahyarham Tan Sri Ramli, juga Allahyarham A.R. Tompel. Ini dia saudara dan saudari. Idola, primadona. Apa lagi kita nak sebut? Diva filem Melayu, Puan Rumina binti Sidek. Kejap lagi kita bersama dengan dia. Segar bro, segar. Abang bagi tahu dik, jangan cakap abang tak payung. Hebat ni dik, hebat. Mantap, mantul. Jus extra power. Okey, ini dia kita berjumpa dengan primadona filem Melayu kita, Puan Rumina Sidek, yang saya panggil sebagai Mak Mah. Atau Mak sajalah. Kita ni bila syuting dia kemerdekaan tu lain macam sikit. Inilah dia Mak. Selamat Hari Raya Mak. Maaf saya batin. Alhamdulillah. Terima kasih datang ke sini. Dapat kita berjumpa di bulan mulia, hari mulia, bulan mulia ni. Amin. Semoga Mak sihat ya. Amin. Alhamdulillah. Okey Mak. Okay. Mak ni kira primadona filem Melayu yang dah lama. Lama-lama sangat ni. Katalah kalau kita muncul tahun 50-an, sekarang kita dah tahun 2021, lebih kurang dalam 50-60 tahun. Kan almost 70 tahun hampir-hampir tu Mak. Jadi kita kadang-kadang penonton ni dia tahu tengok mak berlakon. Dia seronok tengok mak berlakon. Tapi dia tak tahu bila mak mula sebagai seorang pelakon ni. Mak cerita sikit macam mana mak mula sebagai seorang pelakon tu. Mula dalam pelakon tu kira umur masa tu belas lah kan. Lebih daripada 17 tahun tu kononnya dah berlakon. Banyak. Orang kata dah pandai cari duit lah cakap. Duit dengan berlakon tu kan. Daripada gaji satu episod RM40 macam tu kan. Satu episod tu. Daripada buat program radio baru dapat macam tu lah RM46 macam tu kan. Time-time itu banyak. Waktu itu. Duit-duit waktu itulah kan. Kita pun naik bas, turun bas seperti itu. Jalan-jalan macam tu kan. Sampailah besar sikit. Lepas tu diorang cakap cantik sikit. Cakap macam tu lah kan. Kita buat je lah. Jadi alhamdulillah kalau orang jauh cakap marem. So, maknanya kan orang jauh kan. Marem tu maknanya alhamdulillah kita puas lah bekerja. Puas bekerja tu. Time itu. Tempoh itu, tempoh ini. Pergi travel mana-mana. Filem pertama Mak? Filem pertama dulu first thing tu filem negara. Pernah menyumbang ke arah tu lah kan. Kononnya beli tu, beli ni. Tapi muka tu kononnya dah keluar lah dekat lens tu kan. Cantik juga. Sekali juga. Sekali entah macam mana. Program TV mula-mula. Tapi daripada sekolah, subhanallah, alhamdulillah, memang kononnya wakil sekolah, wakil sarahan, wakil bahas, wakil baca sajak semua kan. Kononnya orang cakap, budak ni macam tu lah kan. Sampailah jauh ni. Anak dara. Lepas macam wakil miru pula. Televisyen tu dibuka kan. Ada TV. Di antaranya Mak adalah orang yang macam mula-mula buat program bersiri. Time tu Masa tu rupanya ada Cik Tompel. Ada pula. Elah, apa barang. Dia yang first time mengacau jiwa Mak lah. Takut. Sampai Mak boleh terjatuh hati tu. Lama, sebab lama kan dah kerja lama-lama. Orang-orang pun dia cakap. Cakap, Bang Tompel satu hari dia mesti ambil orang tu. Apa ni cakap-cakap tu. Kononnya kita dulu kan maju agama lah semua. Jadi kawin-kawin bermadu lah ini. Ni tak ada. Tak ada benda ni, tak ada. Tapi namanya Allah kan. Orang yang paling takut dengan lelaki tu kononnya tak ada special boyfriend. Tak ada pernah pegang-pegang tangan lelaki. Mak cakap, jangan macam itu ni. Jangan dipanggil abang. Orang muda bujang jangan dipanggil. Tidak, abang Man, abang Aunty, abang tak ada. Abang tu untuk saudara je dengan suami. Jaga akhlak tu mudah-mudahan dengan izin Allah kan. Tetapi agaknya kuat dia. Rembusan bayu tu dia, hari raya kuat dia. Sehingga kan hati tak boleh menolak lah.
Mak pun gatal kat lah time tu. Ada sikit-sikit gatal. Nama dia ni. Bermadu pula tu. Madu first time. Bermadu. Yang bujang-bujang tu bapak kita pula tak tersangkut hati. Dia nasi tompel juga kita. Terima. Yang lain tak mau pula dia. Anak 10 lebih, isteri dah 5 dah. Ketepuk-ketepuk yang tu dengan Saloma yang diri ni. Dominasi dia pun kena. Apa nak buat termasuk juga dalam list dia. Itulah macam cerita anak bapak dia kan suruh olok-olok kahwin dengan saya. Rupanya kan betul-betul. Rupanya dia dalam hati betul-betul. Ini kan nanti kahwin dengan saya. Apa barang nama dia. Rupanya betul-betul. Rupa-rupanya jodoh kuat main. Rupanya nak melahirkan lah, nak menjurutkan 2 anak. Betul. Cuma cakap dengan orang, jangan salahkan mak kalau mak beberapa kali berumah tangga kan. Kan ada orang, kahwin banyak tu, macam tu kan. Tapi bukan kehendak kita kan. Mak ni orang ni mentaati Allah. Dah tahu ini mesti susunan Allah. Rupanya nak menjurutkan tu. Sipulan bin Sipulan, Adlan Yang Ramli, Adi nama Ramli, Muhammad Ali, Muhammad Safari. Ramai rupanya. 5 Jadilah ya. Nampak dia main terhibur macam ni. Tapi dah ada yang sudis. Jalan je lah ya. Okey, filem pertama Mak dengan P. Ramlee. Dengan arwah Tan Sri P. Ramlee. Anak bapak tu lah. Tu filem pertama tu Sebelum tu kita main show je, menghormati kan di director kan. Cantik je kan. Memang sifat pemalu tu kan. Adalah sikit lah. Banyak juga. Apa sebab dipilih Mak time tu? Ada kena audition ke? Kena macam kita kena uji bakat depan dia ke? Tak ada. Tiba-tiba dah dibawa je dia jumpa dengan pastilah yang nak buat film mati. Kita pun tak diangan-angan. Tak terfikirlah cuma suka pakai cantik, sukalah kan. Tapi rupanya time tu Mak rasa Mak paling cantik lah tu. Ratu ke Meru? Kalau Meru tu kalau pakai cantik tu menang juga lah. Tak tahu lah macam tu ni kan. Tapi memang suka dengan cantik-cantik, suka tengok orang cantik, suka macam tu lah menghormati orang. Apa pandangan peribadi Mak terhadap arwahnya Tan Sri P. Ramlee? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, syukran jazakallah. Dia memiliki watak-watak yang macam disusulkanlah untuk kehidupan manusia. Suruh menghormati orang lain. Berbudi dengan bahasanya. Dan memberi orang lain dapat merasa. Semuanya bukan untuk diri dia seorang. Dan kalau kita tengok sejarah penghidupan perkahwinan dia, rasanya tak harus dia seorang director yang macam tu. Dengan lagu, dengan irama yang... Betul. Tapi pun kena pada diri. Maknanya Allah tidak kecualikan. Jadi di situ kita bersandarkan pada takdir lah. Memang takdir dia begitu kan. Zaman itu Mak kan. Hebat lah. Walau dia pun dah jumpa dengan Nuridan, subhanallah bihamdi, orang yang cantik tinggalkan tuanku, sultan lagi. Tapi dia pun tertinggal juga bila ada Salama kan ada tu. Tapi yang Mak rasa subhanallah bihamdi, yang Mak rasa macam hati tu kuat bila dia Mak P. Ramlee, Saloma, Cik Tompel. Kan maknanya dia bekas dia kan. Tapi dia macam elok je. Tak ada apa elok. Kalau dikaji sifat-sifat sekarang, dah berbunuh tu Mai. Macam lah yang keluar kan, tapi tak ada. Tak ada. Elok aja. Dia panggil Bung Tompel, dia panggil Bung Tompel. Dia pernah dia tanya, Mak mana nak kahwin dengan Bung Tompel ke nanti? Ada pula pertanyaan itu kan aku yang nak menepis-nepis selalu ni kan. Tapi dia orang semua cakap, ingatlah macam Mahmud Jun semua cakap. Tak boleh lepas ni. Dia cakap, apa barang lah. Lain pula tapi kemauan lah dan takdir dia lah. Yalah, jodoh kuat Mak. Okey, kita akan bersama lagi dengan Mak-Mak selepas ni. Banyak lagi yang kita nak tahu pasal Mak-Mak. Alhamdulillah, kita dapat juga bersama dengan Mak-Mak artis lama yang dapat sedikit mengungkit mengenai kehebatan Jalan Ampas. Okey, kita tunggu selepas ni. Kopi O bersama Rashid Sibe bersama Mak-Mak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Setiap pagi selepas sarapan saya akan minum jus extra power ni. Memang power ni. Sebelum minum kan kita rasa macam aduh mak letih je nak bergerak pun rasa malas je. Tapi lepas minum bersinar-sinar. Bulan bintang semua keluar dik. Jadi pada siapa yang nak rasa sihat, yang nak rasa mantap, yang nak rasa badan bagus untuk bekerja, amalkan. Ni dia. Jus Mac Extra Power. Memang hebat Jangan cakap abang tak payung
Okey. Ada ubi, ada batas, ada salah pula. Bukanlah body boleh dibalas mai. Okey, kita bersama balik dengan Rumina Siddiq. Filem pertama dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, anak bapa katanya. Tapi selepas tu mak dipanggil berlakon lagi ke tak ada dengan arwahnya? Mak Tan Sri P. banyak Ramlee. buat show dengan dia selalu tu ni je. Filem kurang Tapi pun memang waktu itu agaknya sesuainya untuk itu kan ya. Tu tak dipanggil selepas tu Dia nak bawa itu, dia nak bawa ramai artis top yang lama-lama tu kan. Jadi Mak Syur memang merata-rata Singapura time itu Bukan Singapura, Malaysia semua. Sabah, Sarawak, Brunei, sebenarnya dengan dia lah. Itu yang hebat adalah time tu Hebat tak hebat tapi puaslah istana-istana tu masuk. Kan dulu. Tempat-tempat tuanku tu. Ingat lagi menari dengan Hasanul Bulkiah. Ingat, kalau grand opening tu kan, mesti aktor lah dulu ke center. Apa yang Mak boleh ingat pasal Jalan Ampas? Orang cakap ni kan kita tak tahu. Orang kata istimewa sangat Jalan Ampas tu kan. Studio Jalan Ampas, di mana artis-artis top, di mana artis-artis paling hebat diletakkan di situ. Jadi Mak sebagai salah seorang peninggalan Jalan Ampas, apa yang Mak boleh cakap pasal Jalan Ampas? Tapi, pengetahuan, Mak tak lepas ke Jalan Ampas. Mak tak masuk? Tak lepas, dah tutup. Dah habis Gurindam Jiwa, habis semua, dia masuk ke sini, baru dibuat dekat sini kan. Kalau kat sana dulu cuma tengok-tengok lah, macam tu je kan. Tapi Jalan Ampas ketika itu sebab yang lain kan. Ya, Alhamdulillah lah orang boleh menonton melalui itu. Lepas tu yang kata hebat sangat pun boleh close. Agak-agak kan ni. Semua bawa diri pergi Malaysia. Bagus Malaysia ni menerima. Masa itu? Menerima kan. Najib Nasruddin boleh buat apa kat sini. Si Pujan boleh buat apa kat sini kan. Tapi tidaklah sekononnya saya gemilang sana. Tapi ini adalah tanah airku. Tanah dia orang sebenarnya. Untung-untung dia orang boleh lari semua pindah duduk kat sini. Nasib baik. Termasuklah. Daripada Singapura datang ke Malaysia. Daripada itu. Jadi, kalau nak subhanallah bihamdi, nak dibanggakan sangat kat sana pun, tidak boleh mendapati sangatlah sebab sebenarnya. Finally, awak hijrah juga. Betul. Cuma bila dah sampai sini tu semua masing-masing dah tua-tua lah. Kan? Ya, betul. Dari ujung-ujung ni baru ada yang dah tak boleh berlakon semua. Sebahagian daripada hidup artis ni dah habis di sana kan? Habis. Allah dah takdirkan macam tu. Betul. Kat sini kau tak boleh nak jual apa lagi. Orang pada kena tahun berapa 60-an tu. 60-an. Mana dia orang ada pandang orang-orang Jalan Ampas? P. Ramlee pun dia orang time itu waktu itulah kan. Selepas tahun 60-an, masuk tahun 70-an, masuk Agogo, masuk apa, irama 60-an, P. Ramlee pun dah makin slow. Jadi satu industri makin slow kan. Okey Mak, bagi kita yang tak tahu Jalan Ampas, kita baca dari paper, daripada apa, istimewa sangat Jalan Ampas tu kan. Apa pandangan Mak sebagai seorang artis yang memang pernah melalui, pernah melewati Jalan Ampas tu? Yalah, penempatan, pencarian, keistimewaannya waktu itu. Bila sekarang ni dah tak ada lagi benda tu, habis terus. Betul. Cina tak pandang. Betul. Tak pandang itu Jalan Ampas, tempat dia tak kisah pun kan. Kalau dia nak buat kandang babi pun boleh. Kalau kan. Macam tu tempat lah. Diletakkan pelakon yang dia ambil apa hasil berlakon orang tu, maka diletakkanlah di situ. Kau jangan keluar sebab kau ada agreement dengan studio kan. Yang lepaslah dapatlah dia enjoy kat Malaysia ni kan. Kan. Tapi tak enjoy sangat jugalah sebab bukannya senang dia nak pergi ke sana nak masuk sini dengan betul. buku baru kan. Keuangan. Yalah walaupun dia subhanallah dia macam proud dah dekat Singapura. Sampai bila? Nak katakan kita yang stabil macam ini pun ada ketika juga kita ada kan. Ya, gigil juga. Malaysia ni pun kita ada kan. Denyutan-denyutan tu apatah lagi kau dah diistihar. Bukan negara Melayu. Pada saya tak pandang dia besar. Tak ada. That time lah maksudnya. Memang Allah kata hari itulah untuk engkau itu. Tapi selepas itu engkau bukan di situ dah. Tak ada tempat lagi. Agaknya konsep macam tu, katalah kita buat untuk kita punya artis-artis Malaysia sekarang. Maksud saya, habis bekerja, kau kerja di studio. Habis-habis kerja studio, kau balik rumah, ada satu nama, kawasan Jalan Ampas. Lepas tu nanti datang balik kerja. Agaknya Mak rasa berjaya ke menaikkan macam dulu. Style-style tu lah. Saya rasa tak. Dia punya lenjan budak sekarang dengan dia punya
Ego dia. Lain macam, gaji aku sekian, muka aku sekian. Kalau orang dulu boleh cakap lagi, tak muka, tak lawa, muka tak apa, kau star. Kalau orang sekarang ada. Kalau dah masuk tu maknanya akulah. Dada tak ke depan lagi dikedepankan. Kalau perempuan lah. Tapi kau jawablah nanti kan. Yalah. Sebab pada diri saya, apa yang berlaku memang kehendak Allah. Saya menuruti kenyataan, tapi saya tidak lepaskan diri saya pada benda yang ditegah. Sampai sekarang ni lah. Kalau ada misal katalah sampai dia. Kalau tak, subhanallah bihamdi. Takkan Allah jodohkan saya dengan orang-orang yang bukan kata seniman pun. Yalah, betul. Yang tak reti pun, pakau, tak reti judi apa pun tak reti. Kenapa saya boleh dapat itu? Kerana mungkin Allah masih memelihara niat dalam hati kita ni, kerja ni lillahi ta'ala. So untuk Malaysia. Kalau Singapura, untuk Singapura. Tapi Singapura macam mana kita nak buat? Dia bukan negara Islam. Betul. Walau bagaimana, nak bertembak ke nak apa, ini mesti ke depan. Sebab ini negara saya, ini tempat saya cari makan. Kan inilah bangsa saya kan. Tapi seharusnya kalau di sana kita tak boleh macam tu. Suara-suara ni tak akan ada. Tak pernah pun orang pandangnya tak. Tak ada. Habis. Kau agung lah macam mana. Kau balik cepret lah orang cakap. Yalah kan. Siapa yang nak bagi kau gaji, siapa yang nak bagi. Tapi kalau kita kat Malaysia tak. Bawah pokok buluh sana tu kita masih boleh duduk lagi. Dekat kebun sana tu kalau nak berapa kita masih ada. Itulah syukurnya Malaysia. Tanah airku ya. Jadi mak selepas filem tu bersama, beberapa tahun bersama Tan Sri buat Ramli, duit tu. pusing sana pusing sini semua kan. Apa drama pertama mak selepas tu? Drama TV RTM ke macam mana? Memang banyak buat dengan RTM. Dulu Dulu mana ada stesen lain. Itulah kalau gaji RM46, RM46 lah macam tu. Bertahun-tahun. Jadi banyak pelakon-pelakon yang selepas balik daripada Singapura, kalau mereka menanti buat filem, mereka buat drama. Macam tu ke tak? Dia terbiar sebenarnya. Oh. Orang kita pun bukannya tamak dengan, maknanya dia tidak berbangga dengan si Fulan. Tak ada, orang kita tak ada. Dia ada identiti dia sendiri. Penerbitnya ke apa ni. Dan mungkin dia pun tak boleh nak gayakan cara hidup dia di sana dengan di sini. Mereka dibiarkan macam tu lah. Iya, nasib kau lah. Kau datang tempat orang. Kau dah tinggalkan negara ni kan. Kemudian kau datang balik, kau nak apa kan. Nasib lah kalau kau keluar satu filem ke drama. Di sini. Jadi kehidupan dia orang sebenarnya tidaklah seperti yang digemburkan yang kita baca. Tidak seperti macam star sepanjang zaman kan. Tidak. Dia tetap juga mengalami zaman-zaman kejatuhan dia, zaman-zaman keseorangan dia. Kan? Dia pula duduk dengan bangsa asing kan. Kan. Dia ada kebantuan-bantuan macam kita ni. Tak ada. Dibiarkan sepi lah. You. I. Awak. Saya. You kerja kuat, you dapatlah. You tak ada. Habis agama nak letak kat mana? Lupakanlah Tapi orang Melayu kadang tergelincir juga sampai sana. Shading lain macam bila sampai Malaysia. Apa barang kalau kau tengok kan. Kau balik sana masih nothing to do. Tak ada apa pun. Mana kehidupan di Singapura dengan kehidupan di Malaysia amat berlainan lah, Mak. Sungguh berbeza. Sangat-sangat jauh. Saya sekarang ni kan baru buat filem tu. Dia kata pelakon tu dari Singapura lah. Dia kata good talent untuk dance. Nyanyi tu tak, nama ceritanya apa? Tari Andi. Motor tak boleh bawa. Aku tengok kalau muka macam ni, kat balik kapal tu aku rasa ramai ni. Lagi sepah kan? Saya cakap dengan dia, saya tak kira sebab kita dah tua kat yang mulut tu dah mula ni. Bercakap je lah. Astagfirullahaladzim. Saya rasa, apa modal kamu? Kamu jangan ingat berlakon ni senang Apa modal kamu sekarang untuk bawa ke sana? Awak berdepan dengan saya. Awak tahu kalau awak bawa motor macam tu, kalau saya aksiden, patah kaki saya, ranyuk muka saya kat situ kan. So apa modal awak sekarang awak datang ke Malaysia? Saya tak kira awak dari Singapura ke dari Holland ke dari Poland. Tapi itu isu juga dia punya. Isunya? Dia telefon dengan tu. Mak tak suka orang Singapura kan. Tak suka orang Singapura pun. Makcik dia tanya Eda tu kan. Dia tanya tu. Aku tak cakap macam tu, tapi dialog itu aku pakai lah. Modal mesti kena ada. Kalau kat Malaysia sekurang-kurangnya, kalau bapaknya Izlan Yusof, takkan anak ni nak kelabu asap. Yelah. Kalau macam nenek tu, mungkinlah keturunannya kelabu asap kan. Yelah. So kat sini is different. Kau sekarang, kau nak cari duit, kau nak jual ke, kau nak ambil senang ke, tapi kau sudah menyusahkan orang lain. Dengan director pula sekarang kau terajang. Aku tak pernah dengar dia ni dari director, tak payah. Cari lain, ramai lagi pelakon-pelakon lain. Tak apa. Jadi industri kita ni, Mak, kadang orang cakap dia ambil mudah kan.
pelakon ada muka rupa sikit, director pandai shot, close up, apa action sikit jalan. Habis tu dia tak akui pula director tu dia boleh buat kerja. Jarang-jarang juga dengar tengok director tak boleh buat kerja kan. Dah director mesti tak buat kerja. Kutub kanan kau kan. Kau main suka-suka je. Yelah. Shot ini katanya dia kacau. Shot ini aku dengar je. Budak ni memang dia nak habiskan duit Finas ni ke, nak apa kan. Nak buat kerja ke saja tunjuk je. Banyak blok lah aku rasa macam sini lain. Dia dah cakap tak payah buat. Nanti lepas hari raya kau buat meeting ni. Dan ini pula telefon mak. Kalau tak hari ni kita nak roll. Aku tengok hero tu kecil je jadinya. Tak apalah dah tua boleh cakap lebih sikit lah sebab memang kita tengok dah kecil ni cakap apa kan. Awak nak partnerkan dengan saya tapi awak kena ada modal. Diri kamu ke kalau tak cantik present kamu tu kan kena ada. Betul. Kalau main kosong-kosong gua tak main sangat lah bro. Lakonan kena bagus ya tak? Tak kira muka cantik tak cantik tapi kau modal kau apa sekarang? Tekan macam tu je deh. Jadi kalau kat Malaysia ni agak-agak lain macam dengan gua. Inilah kerja zaman dah nak berakhir ni. Kalau tak ada kan si putih lawak yang mukanya macam tu boleh masuk filem. Yelah kan. Macam nak cakap tu. Orang mana yang kata lawak dekat Singapura tu yang boleh masuk filem tu? Kalau putih lawak pun, ialah dengan makcik yang gemuk tu ke sini, kalau nak cari yang gemuk, ramai. Yelah. Kalau nak buat cara macam tu kan, tapi kan ketika ini, kau nak cari duit, kau nak jual dia, kau nak ambil mudah, kau nak nyai orang ni. Sudah ni, prap. Nasib kau lah. Tapi aku dah ambil lah duit dia 3,200. Kalau sudah dibayar, kan kita bayar lah. Bayar pun patutnya ini. Tapi tak dapat bayar, Mak. Asis cakap. Kenapa ya awal-awal ni? Dia kata sebab kita ni ada COVID, apa-apa. Saya dengar dia kata dah masuk akaun. Okey. Nak suruh balikkan lah. Kita pun tengah ada kerja, ada duit lah tu kan. Kalau suruh balikkan pun balikkan lah. Tak boleh kot. Tapi tolonglah Finas jangan bagilah orang yang macam ini. Kalau kau bukan director, kau nak berkesanggupan nak buat. Tak hancur dia buat ni. Bapa Izlan Yusof, maknya memanglah macam ni kan kelabu asap. Anaknya tu lagi teruk. Mana yang nak dijual ni? Heroin pun macam tu juga kan. Aku tak boleh jual, aku selalu terkapai biasa. Nasib aku lah, kau timbul, aku timbul lah. Tapi aku buatlah kerja aku kan. Yalah. Itulah industri kita, Mai. Ada lagi benda macam tu. Namanya gila sawar, gila babi. Ada tak berlakon-berlakon drama yang meninggalkan kesan yang macam payah nak lupakan ke apa ke bersama pelakon ke ataupun bersama cerita tu sendiri? Ada? Dengan Cik Rasid pun susah juga nak lupakan. Okay. Kita dah banyak buat, so banyak benda yang kita dah attack kan benda tu kan. So we try dengan apa yang kita boleh. Tapi kalau kita tengok mana masih okay, thank you. Masa itu maknanya masih okey lah. Tapi kalau kau kata tak boleh, kau director, kau mesti cakap tak boleh. Kau direct aku kan, aku di bawah kuasaan. Yang paling tinggi dekat production ni sekarang adalah director. So, macam mana mesti cari. Morning apa mesti cari. Tapi sekarang benda tu dah tak cari dah. Tak ada dah. Tak dicari. Tapi itu fakta utama kalau dulu-dulu. Dia masih bersantun lagi kalau datang terlambat ke apa-apa dia mesti cari director. Tunjukkan diri. Kau nak kena maki, nak kena get out, dia kena denda apa kan. Macam Mat dulu pun pernah kena denda, bayar semua tea time tu ke apa kalau kita terlambat. Baru terlambat, nak tunggu sampai, nak tunggu sekarang ni Mak, nanti sedia merdeka tu kan. Dan Mat kan orang ni orang berdagang, caples kan. Sekarang pelakon sekarang, Mak? Pelakon sekarang? Pelakon sekarang kadang sama-sama pelakon pun dia tak tegur Kuang Hajar tu. Kan? Pelik ya, Mak? Tak tegur. So tak tegur. Satu hari subhanallah BMD. Duduk baca skrip kan. Mak baca lah skrip. Kita baru dapat skrip kan. Mak baca skrip dia. Saya baca. Surang-surangnya saya tahu synopsis. Saya tahu kan. Maknanya adalah persediaan untuk diri kita. Modal yang kita nak lagu itu nanti kan. Kamu? Tak. Bagus dia mengatakan. Hebat mana lah kau ni. Kerana dekat meja dia dipandang. Engkau cantik, kau tahu kau gairah menyebabkan apa ke. Modal itu je, cukup lah modal tu. Pada aku tak. Okey, kita banyak lagi nak dengar pasal Rumina Siddiq. Banyak lagi nak korek.
banyak lagi dia nak cakap. Tengah-tengah seronok nak cakap. Bagilah dia cakap. Pada saya, apa yang dicakap oleh Otai adalah melalui pengalaman dia. Pengalaman yang baik-baik untuk kita sama-sama buat renungan. Pengalaman yang tak baik, tak payah nak ikut. Kan? Okay, kita jumpa lagi selepas ini. Kopi O bersama Rashid Sibi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai seorang pengarah, saya memang memerlukan energi. Extra energi memang bagus untuk kita. Kalau tidak, saya lemau. 24 jam kerja, tidur tak cukup, segala-gala bendanya tak cukup. Jadi kalau saya tidak ada jus extra power ni, memang payah untuk saya menjalankan kerja-kerja. Jus extra power ni, tidur kita tak cukup, bangun pagi kita mantap. Dan satu lagi yang paling saya suka, dia memberi saya energi. Energi yang bukan sikit tetapi banyak. Dan tanpa jus extra power, saya mungkin akan tertidur siang, tertidur malam. Tetapi dengan jus extra power ni, badan mantap dan sihat. Saya akan mengamalkan minum dia. 1 suku gelas malam sebelum tidur dan juga pagi selepas breakfast. Hebat. Jus extra power memang mantul. Okey, kita kembali balik bersama dengan Rumina Siddiq. Perempuan ini, okey, primadona ini telah terlalu lama dalam industri. Jadi banyak benda saya rasa yang terbuku di hati, banyak benda yang kita nak cakap, banyak benda yang kita nak tengok. Dia dah mempamerkan lakonan dia, tak payah nak sibuk pasal lakonan lah. Kita nak tanya apa pandangan dia terhadap industri, apa yang dia rasa selama berpuluh-puluh tahun ni. Yang baik kita jadikan iktibar, yang tak baik kita jadikan pengalaman masing-masing. Kan? Jadi kita nak dengar. Okey, Mak Mah, apa yang Mak Mah rasa yang Mak Mah nak cakap pasal industri kita? Adakah dia memang membentuk perjalanan tu kepada baik? Adakah dia membentuk perjalanan tu kepada tidak baik? Selain daripada kita mencari rezeki Allah Ta'ala, apa yang kita nak bawa kepada orang untuk menengok kita dalam kita punya bidang seni ni, Mak? Sebenarnya kita ni makhluk, kita adalah hamba yang dijadikan berbuat sesuatu pun atas tindak balas daripada dia juga, kan. Betul. So kalau orang memandang keadaan tu, oh dia ni pelakon. Ada one time dulu pernah orang kalau duduk dia pakai tudung, kita pun pakai tudung juga. Tapi tak bercakap, tak reti nak pakai salam. Itu bukan sifat-sifat yang baik sebagai seorang, walaupun dia bukan seorang penonton, seorang pelakon. Kadang-kadang pelakon kan dia tahu, bahkan dia orang beragama. Bukan dia orang kata subhanallah bihamdi pelakon tu keparat benda yang tak tahu langsung. Tidak. Kalau dia tahu apa yang aku nak buat, ini pilihan dari Allah, aku dari antara contoh, sama ada contoh yang baik atau tidak baik, kita yang memikirkannya. Kita memberi persembahan dan penonton akan menilai. Betul. Daripada itu kita cover diri saya bahwa aku adalah, kenapa dia boleh jadi demikian? Kenapa dia boleh jadi demikian? Atas naluri kita juga, kan. Jadi apa yang saya perlukan sekarang ni, bila kita dengar orang tu dulu, ayah meninggal ni tu, rupanya nanti dia susah. Engkau memang perkecilkan orang itu. Dalam undang-undang Islam benda itu memang dah salah. Betul. Kemudian kau tambah lagi dengan kehidupan. Ini dari Allah ni. Jadi benda-benda ini tolonglah kikis. Kalau kamu tak suka, kadang-kadang anak kamu pula suka, cucu kamu pula suka. Benda ni kadang ada berkait-kait. Kan? Ramai pula sekelintir, ada satu masa tu, semua orang nak berlakon. Betul. Banyak orang nak berlakon. Tiba-tiba pula, kan? Macam orang kata macam tidak tumbuh sana nak berlakon. Tapi kalau perempuan kerana dia cantik lah. Kalau kau nak jual kau punya cantik, maka jahannam khalidina fiha abadah. Kekalan kau di situ. Tapi kalau kau kerana perhatian dengan amanah, naskah yang nak diberikan, oh director ni orang dia, kita cuba bekerja dengan dia, itu saya rasa itu logik. Dan hasil pendapatan nanti pun direstui lah, kan. Kan ada pendapatan yang tak direstu. Kalau ada kita tentu ada dalam benda-benda yang janggal yang dilarang kita buat, adakah itu dapat restu? Tidak, kan. So jangan buat yang begitu. Tetapi Mak, kita bila rata-rata kalau kita baca surat khabar ke dengar orang cakap, kan, banyak netizen lah sekarang, kan, ataupun orang ramai memandang rendah pada kita orang sini. Memang. Kadang-kadang saya nak menegakkan tu pun rasa, aduh, apa pasal orang ni, kan? Bukan orang lain. Saya cakap orang saya sendiri, tapi tak payah sebut nama lah. Kau nak nanti kau dah sakit, kau terdomprok kat situ. Kalau kata ada suami-suami kau tak peduli dengan kau, kau nak benda tu jadi macam tu. Itu doa perkataan kamu. Syabas kau, ya. Kau mengucap lebih daripada 7 kali. Kalau kau berani ucapkan perkataan itu pada mak kamu. Kau fikir aku hidup ni melalui lunas aku sendiri. Aku bukan dengan takdir Allah.
Aku kawin beberapa kali, anak aku yang lahir tuh kerana aku nak menjulurkan dia barangkali dalam aku, tapi itu rahasia Allah. Betul. Jadi benda-benda jangan kata anak kita. Orang lain kan kalau cubit kita macam tu pun, nanti kita sama-sama jumpa lah. Kata kat sana semua jumpa kan. Boleh apa kan. Siap tapi kata. jantung sakit tetap sakit. Sebab kita orang yang selalu ingat. Kita ingat dia tahu jalannya. Kalau dulu kan ada pelakon. Pelakon? Kau bagi pelakon pergi rumah engkau. Suatu ketika. Tapi zaman dah lunas ni tak adalah benda tu orang pula nak berlakon kan. Tapi dia adalah pandang cemeh tu ujungnya. Finally dia macam tu. Apa kalau tak orang berlakon tak dongprok kan dia kalau dah sakit. Sama kita umah. Kita biasa. Manusia tetap dia berlakon ke? Kita benda yang buruk. Kan? Tetapi manusia ni Mak kan. Manusia ni kadang-kadang dia memandang pada satu benda kat kita tu dia macam kita rasa macam pelik. Kau kenapa pandang kau kat orang lain tu tak sama ke kehidupan dia orang kan? Ada. Sama-sama pelakon pun ada pandang macam tu. Kan? Nak salam sikit aja. Tengok muka pun tidak. Tapi dalam hati saya, kalau jamahlah bahu dia, semoga Allah bagi rahmat. Semoga Allah bagi itu. Semoga itu. Dah ramai pun yang meninggal kalau nak cari yang jahat-jahat kan. Tapi cuba bentuk hati kita. Kau bidang ni, kau guru, kau ustaz, kau ini, aku berlakon ini. Itu kan kerjaku. Kalau Allah tak kadarkan kita pelajari ke? Kau make artis, kau ini. Masing-masing yang itu kena menghormati sifat tu satu sama lain. Saya hormat direktur saya hormat kru saya. Saya ingat orang yang make up, saya ingat ini doa tu ada. Jadi sukses lah. Barulah benda tu menjadikan seseorang itu siapa kan. Tidaklah datang pergi set dengan belagak dia, nak balik pun belagak dia. Jadi apa yang ditinggalkan kat set kita pun tak tahu. Sombong kat rumah, sombong kat luar, sombong kat tepi rumah. Jadi silaturahim antara kita tu tak ada. Engkau tu pilihan Allah ke? Sedara dengan malaikat ke? Lupa ke lah Mak Janggal juga kadang-kadang. Kita gunakan, tapi kata jangan pakai agama itu untuk bagi jangan menunggang agama orang dekat sekarang kan. Lain macam pula kan. Tapi bercakap tu biar jelas lah kan. Yalah. Kamu kenapa? Kamu pandang kita kenapa kan? Kerana kenapa? Tak ada harta. Betul. Kerana saya tak dapat memiliki itu kan. Tapi kalau bini kamu mati aku tanya kau kahwin lagi ke tak? Kalau anak kau berdedai ke apa kan? Itu Allah. Kalau kau buang sifat itu semua, seolah-olah engkau tidak percaya Allah. Betul. Siapa yang nak kahwin sampai 5 kali itu ini, patah balik lagi. Kerana terlalu lenjang ke, mental sangat, cantik sangat kan kau? No. Takdir sudah mendahului dekat Lauh Mahfuz. Kan? Betul. Mudah-mudahan apa yang kita buat selalu cakap dengan Allah, ya Allah, ampuni aku. Ini adalah pilihanmu dan ini pilihanku dan aku suka. Ini rezeki. Kalau kau bagi aku pun, aku nak bagi orang lain juga. Bukan aku nak himpun banyak-banyak, nak dedai-dedai. Tak. Biarlah aku balik pun aku tinggalkan apa-apa. Kalau tak ada apa-apa. Dia tak tahu tu Mak. Kadang benda-benda yang kita baik, benda-benda baik yang kita buat ni kita tak tunjuk. Jadi orang kata kita tak baik. Kan sampai satu ketika dia tak, alamak perempuan ni kan duduk. Jadi benda tu pada saya memang tak best. Jadi jangan sesekali netizen di luar mengumpat, mengutuk satu benda yang dia tidak pasti. Dan kita tidak pernah memburukkan netizen, kita tidak pernah mengatakan bahawa orang baik atau tak baik. Semua yang kita lakukan adalah kebaikan. Banyak benda drama-drama saya menunjukkan sifat orang tua, menunjukkan seorang ibu sayangkan anak, menunjukkan anak hormatkan ibu, anak derhaka ke, mak yang jahat ke. Towards the end of the day, kita nak bawa satu yang baik untuk masyarakat. Kita nak bagi ilmu pada masyarakat supaya melihat bahawa orang seni ni sebenarnya membawa satu benda yang baik untuk semua kehidupan kita di dunia lah. Dan juga di akhirat. Kalau nak tengok di akhirat, kalau tak nak tak apa. Kita sebenarnya tidak pernah nak salahkan orang, kita tak pernah nak salahkan siapa. Kita bekerja kerana Allah Ta'ala. Jadi Mak, akhir katalah. Apa yang Mak pandang dalam industri kita ni sebenarnya? Daripada Mak dah 70 tahun, daripada tahun 50-an sampai sekarang ni, apa yang nak ditinggalkan, apa yang Mak rasa, apa yang Mak, kata orang, mesti satu ketika Mak duduk sorang-sorang mesti pernah menangis tiba. Bukan mesti, pernah menangis lagi, sekarang ni pernah menangis dah. Kan, apa yang Mak nak cakap tu? Nak bercakap bahawa kehidupan adalah ditimpa oleh Allah. Jadinya kamu tak kiralah jadi Perdana Menteri, jadi situ, jadi sini, jadi apa je yang kamu jadi orang yang tak siuman, semua ini dari Allah. Dan adakah kejadian kami ini kamu lihat terlalu, apa kami terlalu jahil? Tidak. Kami juga tahu waktu, kamu tahu apa itu sunnah, apa itu Rasulullah. Kami tahu, kami meminta
kita diatur, disusun, dan kita yang melaksanakannya. Selebihnya Allah. Jadi sama-samalah. Semoga ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Selalu kita doakan untuk grup kami, production kami, pelakon kami, director kami, dari bibir ini. Alhamdulillah, hidup di alamin. Mudah-mudahan rakyat Malaysia, ke di mana mereka berada, boleh menerima ini adalah kerjaya yang Allah bagi untuk pancaranda yang kita kat dunia ni. Kita kena twist, ada itu, ada ini, ada menari, ada itu. Itu semua gerak laku yang Allah bagi dari Allah. Kalau monyet di hutan, ada juga hobi-hobi dia, dan kita sebagai manusia pun ada hobi. Di antara, oh saya suka kalau saya boleh ini. Saya mewakili karakter manusia yang hidup di dunia ini. Tapi yang bagus-bagus lah. Kalau yang tak bagus pun dari Allah juga. Tapi kita dibagi akal supaya berfikir. Di zaman yang dah hujung ni, ampunlah dosaku ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya apa yang kami lakukan adalah perintahmu. Aku melakukannya dengan hatiku. Kami akan bawa benda ini sampai ke akhirat. Bukan kami lengjan di dunia saja ya Allah. Kami bawa ke akhirat. Kami pikul, kami tatang, kami kelek. Dengan rapper kami, penulis kami, nak melahirkan satu-satu naskah. Adakah itu mudah? Ditonton untuk ketawa, keluar air mata. Itu adalah cara kami menyumbang di dunia ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan. Dan belalah kami. Kalau kamu yang beruang, apa salahnya memberi? Sebab kita yang ada sikit ni pun kita ingin memberi. Jadi berilah. Kalau kamu rasa, oh orang tua tu macam, mungkin bahagian dia tak ada. Keuangan dia tak ada. Allah tak bagi dia sendiri. Kamulah yang ada ni semua. Betul tak? Boleh tak mak cakap macam tu? Rasa ni boleh kan sebab kita ummah. Dini, dunia, wal akhirah. Ampunlah dosa-dosaku ya Allah. Dan ampunlah dosa-dosa kami makhluk ya Allah. Direktur-direktur kami, yang kami sayang, yang kami hormati. Kerana ada direktur, maka kita orang ada yang dilakonkan. Kalau tak ada direktur, siapa nak direct kami? Allah bagi cara besar, global besar, dunia. Malaysia, satu Malaysia. Bercanggah lah kau. Ini berlakon, ini buat kuih, ini tebang pokok, ini buat parit longkang, ini buat itu, ini cikgu, ini itu lah. Tapi jangan rasa bangga kan, dari larangan. Bangga diri itu maknanya. Takut merosakkan hati kita yang elok. Jadi tak kira lah jadi apa pun. Jadi seorang pembantu yang baik, jadi apa. Semua ada sifat kebaikan. Ya, Mak-mak walaupun macam ini, Mak-mak pun pelihara hati ya Allah. Peliharakanlah hatiku ya Allah. Dalam hari memandang orang lebih baik dari diriku. Dan kalau orang memperkatakan kita kurang baik, ampunilah dia ya Allah. Sebab ini ada dayaku. Apa yang direktur bagi, itulah yang kita kerjakan. Kita bernasah dengan amanah. Sebab dalam industri ni, Mak, bila kita sebut Rumina Siddiq ni sebenarnya dia adalah peninggalan satu nama yang besar. Satu yang orang cakap 50-an dia tahu, 60-an dia pandai, 70-an dia dah hafal. Jadi sepanjang kehidupan Rumina Siddiq ni dia dah menghadapi banyak benda, banyak suka duka, banyak apa. Jadi apa yang Mak nak cakap pasal Rumina Siddiq ni? Tu dia, Mak. Alhamdulillah, rabbil alamin, syukran jazakallah. Berkatilah ayahandaku, bundaku memberi aku nama Rumina Siddiq. Saya sayang sangat dengan Rumina Siddiq. Nama Rumina Siddiq itu pun saya dia punya art style, dia punya signature. Saya memang dah sayang dengan Rumina Siddiq. Jadi maksud, apa direktur cakap tadi? Siapa Rumina Siddiq ni pada Mak ni? Rumina Siddiq dilahirkan untuk kerja ini. Contohnya, mak saya meninggal, saya terus berfikir, apa yang harus aku buat? Aku sekolah tak tinggi sangat, darjah 6. Lepas tu, aku mengajar agama. Cakap dengan Allah, ya Allah. Inilah kerja yang mama cakap tu. Allah bagi kerja yang tidaklah derita sangat, susah sangat. Macam orang nak mengadun gue pukul 3 pagi bangun. Mama tidaklah. Tapi kalau syuting sampai ke pagi itu, lumrahlah sebab nak menyiapkan kerja kan. Tapi ada suatu ketika Allah bagi, besok nak menjenguk tempat Allah, nak pergi umrah. Malam ni saya masih bekerja. Orang di rumah bacakan doa. Supaya pernikahan saya selamat, diberkati Allah. Berduyun-duyun, beratus orang. Tapi saya ada di lokasi. Masih syuting? Masih syuting. Itu pun Rumina Siddiq. Dan saya, subhanallah bihamdi,
Kahwin-kahwinkan, cucu tak apa-apa. Nampaknya duitnya minta sikit. Berlaku berapa dapat. Kalau nak lawan siapa besar gelang siapa itu kan, kita memang tak adalah saja. Oh, untung ya awak. Bagus sangat awak itu. Saya suka cakap orang untung. Kita letakkan kita di bawah dan kita memandang orang lebih baik daripada kita. Jadi, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Dan kamu umat Malaysia dan seluruhnya, kalau kena ruminasi dek, katakanlah dia ni adalah baik. Baik untuk dunia dan baik untuk akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan kami tetap sayang Rumina Siddiq, kami tetap suka Rumina Siddiq, dan saya sebagai seorang pengarah CCB almost every year kita di bulan puasa ke raya ke nak bersama dengan Rumina Siddiq. Kita fun, kita happy, dan pada saya manusia yang bernama Rumina Siddiq adalah manusia yang hebat. Manusia yang ada satu benda di dalam dia yang hanya kawan-kawan saja yang tahu. Dan hanya orang dekat-dekat saja yang tahu. Jadi saya mengambil kesempatan ini, sama-sama kita mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin, dan insya-Allah kita akan terus mewarnai industri selagi masih lagi ada hayat. Terima kasih menonton Kopi O bersama Rashid Sibi. Terima kasih banyak Mama. Amin. 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 Alhamdulillah dapat juga beraya dengan Cik Rashid. Akhirnya. Akhirnya. Amin.